Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Taklimat Pengoperasian dan Pembukaan Sekolah Penggal Pertama 2022-2023 Sekolah Kebangsaan Desa Pinggiran Putra. Terima kasih diucapkan kepada hadirin dan hadirat yang bersama-sama menyaksikan taklimat pada hari ini. Seperti sedia maklum, sekolah akan beroperasi pada 21 Mac 2022 secara bersemuka dan bagi murid tahun 3, 4 dan 5 adalah secara penggiliran. Pada hari ini, kita akan bersama-sama mendengar taklimat pengoperasian sekolah bagi penggal pertama tahun 2022-2023. Untuk tidak melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Puan Hajjah Anita binti Saridin, Guru Besar SK Desa Pinggiran Putra untuk menyampaikan amanat serta taklimat pengoperasian pembukaan sekolah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Hajjah Anita binti Saridin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Desa Pinggiran Putra, ingin mengucapkan selamat datang kepada murid-murid prasekolah dan tahun 1 serta selamat kembali ke sekolah buat murid-murid tahun 2 sehingga tahun 6 sesi 2022-2023. Semoga semua murid bersemangat untuk hadir ke sekolah walaupun sesi penggiliran kehadiran masih dijalankan kepada murid-murid tahun 3, 4 dan 5 mengikut kumpulan yang telah ditetapkan. Murid-murid prasekolah tahun 1, 2 dan 6 hadir seperti biasa. Diharapkan murid-murid dapat menjaga SOP COVID-19 sepanjang berada di sekolah maupun di rumah ataupun di tempat awam. Semoga murid-murid bersemangat dalam menuntut ilmu untuk mencapai kejayaan. Kami datang dengan harapan kami pulang dengan kejayaan akan direalisasikan oleh pihak sekolah. Saya mengucapkan selamat berjaya di dalam kurikulum dan co-kurikulum dengan sahsiah yang terbilang. Dan saya juga mengharapkan semua murid agar mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalam. Terima kasih diucapkan kepada Puan Hajjah Anita binti Saridin, Guru Besar SK Desa Pinggiran Putra atas taklimat dan amanat yang diberikan. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Puan Maznah binti Muhammad Nur, Guru Penolong Kanan SK Desa Pinggiran Putra untuk menyampaikan taklimat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ibu ayah serta anak-anak sekolah kebangsaan Desa Pinggiran Putra yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah dapat kita bertemu lagi bagi sesi persekolahan 2022-2023. Terima kasih kerana memilih sekolah ini sebagai sekolah pilihan ibu ayah sekalian. Selamat kembali ke sekolah anak-anak murid sekalian. Ibu ayah yang hebat semua, kami guru-guru di peringkat sekolah rendah sentiasa memberi agar murid bersedia untuk menerima. Selain itu, ibu bapa juga perlu sentiasa memainkan peranan penting untuk mencorakkan masa depan anak-anak. Malahan, tuan-tuan dan puan-puan, pada saya yang paling utama, kejayaan adalah terletak pada diri pelajar itu sendiri. Sentiasa mempunyai komitmen dan motivasi diri yang tinggi sekiranya ingin mengecapi kecemerlangan. Sesungguhnya kita harus sedar bahawa dalam usaha meniti ke puncak, banyak laluan sukar yang perlu ditempuhi.
Pepatah Melayu selalu mengingatkan kita, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Kalau tidak dipecahkan ruyung, mana kan dapat sakunya? Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita bersama-sama berganding bahu untuk mencipta kejayaan demi kejayaan buat anak-anak kita. Pada pandangan saya, kejayaan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan merupakan satu anugerah kepada pihak sekolah dan ganjaran jua buat tuan-tuan dan puan-puan sebagai waris. Pada kesempatan ini, saya juga ingin mohon maaf sekiranya terdapat kesilapan dan kekhilafan saya selama ini. Mohon juga agar ibu ayah sekalian sentiasa mendoakan sederap, sentiasa dalam kesejahteraan dan meniti kejayaan demi kejayaan. Terima kasih semua. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Maznah binti Muhammad Noor atas taklimat yang disampaikan sebentar tadi. Seterusnya, kita akan mendengar taklimat yang akan disampaikan oleh Encik Zairi bin Lauri, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SK Desa Pinggiran Putra. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang berusaha Puan Haji Hanita binti Saridin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Desa Pinggiran Putra, Puan Maznah PK Pentadbiran, Puan Nur Saadah PK Co-Curriculum, dan Ustaz Mahathir PK PPKI. Dan tidak lupa juga para guru, semua ibu bapa sederap yang saya hormati sekalian. Izinkan saya menyampaikan sedikit taklimat pembukaan pengoperasian penggal pertama 2022-2023. Pihak sekolah mengalung-alungkan kehadiran para ibu bapa dalam taklimat yang disampaikan. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada murid-murid SK Desa Pinggiran Putra yang akan bersekolah semula pada 23 Mac 2022 pada tahun ini. Berdasarkan kalender akademik penggalan pertama tahun 2022-2023, murid tanpa penggiliran iaitu murid MBK, PPKI, murid prasekolah, murid tahun 1, tahun 2, tahun 6 dan semua murid RMT. Manakala murid secara penggiliran iaitu murid tahun 3, tahun 4 dan tahun 5. Untuk makluman para ibu bapa, kumpulan A akan hadir untuk penggiliran tahun 3, 4 dan 5. Sekolah juga telah memberikan waktu persekolahan pada tahun 2022. Para ibu bapa boleh rujuk slide ini dan juga makluman yang telah diberikan. Di sini saya terangkan sedikit sebanyak perjalanan ketika murid hadir ke sekolah. Seperti sebelumnya, murid yang hadir awal sebelum jam 7 pagi akan melalui pintu pagar A dan bergerak masuk ke Dewan Terbuka SK Desa Pinggiran Putra. Manakala murid-murid yang lain akan masuk melalui pintu pagar B. Pada hari pertama sekolahan, murid tahun 1 PPKI dan prasekolah sahaja dibenarkan masuk dengan seorang penjaga. Penjaga perlu scan QR code dan terus keluar setelah selesai menghantar anak. Manakala murid-murid tahun 1
Murid tahun 1 yang dihantar oleh ibu bapa hanya di pagar, dan anak tersebut akan dibantu oleh guru yang bertugas. Manakala murid tahun 2 hingga tahun 6 akan hadir seperti biasa, dan mereka akan berkumpul di Dewan Perhimpunan. Selesai 7.15 pagi, mereka akan naik kelas dengan dibantu oleh guru kelas dan guru pembantu. Murid tahun 1 yang berkumpul Dewan Terbuka Serap juga telah dikumpulkan, akan dibawa ke kelas masing-masing untuk program transisi pada tahun ini. Makluman untuk guru bertugas. Pada waktu datang, guru bertugas perlu berada di pagar B dan sepanjang laluan murid ke Dewan dan tapak perhimpunan bagi membantu mengawal pergerakan murid. Guru bertugas juga akan membantu murid-murid tahun 1 yang baru hadir ke sekolah dengan menampak stiker berwarna pada murid tersebut. Ini bagi memudahkan para ibu bapa dan juga guru-guru untuk membantu anak murid tersebut untuk aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan. Guru bertugas perlu berada bersama murid semasa murid berkumpul di lokasi yang ditetapkan, iaitu di Dewan Terbuka dan tapak perhimpunan. Guru bertugas perlu memastikan akan keselamatan ketika murid bergerak ke kelas. Guru juga akan mengawal pergerakan murid sewaktu masuk kelas, waktu rehat dan waktu balik. Di sini juga para ibu bapa boleh rujuk slide ini nanti, di mana pergerakan kita boleh lihat di situ melalui pintu pagar yang berwarna hijau tu masuk ke Dewan Terbuka tu adalah murid tahun 1. Murid tahun 2 hingga tahun 6 pergi ke tapak perhimpunan. Murid prasekolah mereka akan terus ke kelas prasekolah yang telah sedia ada. Manakala waktu rehat, pada waktu rehat makanan siap tersedia dan telah diedarkan ke setiap kelas. Ini berdasarkan pesanan ibu bapa sebelum hari persekolahan pada minggu pertama dan seterusnya minggu-minggu yang telah ditetapkan. Ketika murid makan dalam kelas, untuk makluman ibu bapa, mereka akan diawasi oleh guru-guru. Guru mata pelajaran guru mata pelajaran waktu sebelum rehat dan juga guru mata pelajaran waktu selepas rehat. Selesai makan, sisa makanan itu perlu dibuang ke dalam plastik yang disediakan. Pengusaha kantin akan menyediakan makanan dan minuman bagi murid RMT, murid PPKI dan juga murid inklusif. Nasihat sekolah dan juga makluman ibu bapa. Semua murid hendaklah memakai pelitup muka dan bawa pelitup muka simpanan. Murid juga digalakkan membawa cecair pembasmi kuman, hand sanitizer, sapu tangan atau tisu basah. Murid juga dalam bawa kain lap atau tisu basah untuk proses sanitasi kerusi meja masing-masing selepas rehat dan juga sebelum balik pada setiap hari. Ibu bapa juga diingatkan untuk membuat tanda atau tagging akan maklumat diri murid dan juga di mana murid tersebut akan bergerak ketika waktu balik. Contoh pintu pagar B adalah ibu bapa penjaga yang mengambil anak menggunakan kereta saja. Pintu pagar C, ibu bapa yang mengambil anak menggunakan motosikal, dan juga pintu pagar D menggunakan van sekolah dan juga bas sekolah. Murid tahun 1 hingga tahun 6 akan bergerak ke pintu pagar masing-masing. Murid akan dilepaskan secara berperingkat-peringkat. Untuk tahun ni ada sedikit perubahan. Untuk makluman ibu bapa, murid akan pulang secara berperingkat. Kita akan mulakan dengan murid tahap 1, iaitu murid tahun 1 hingga tahun 1, tahun 2 hingga dan tahun 3. Dan seterusnya kalau murid tahap 2, tahun 4, tahun 5, tahun 6.
ini lebih kepada fokus mereka yang pulang melalui pintu pagar B yang diambil oleh bapa dengan menggunakan kereta. Ya. Ibu penjaga, ibu bapa atau penjaga sedang dapat mematuhi waktu balik anak masing-masing mengikut waktu sekolah yang ditetapkan. Bapa atau penjaga boleh rujuk penyuruhan murid yang terkini berdasarkan video yang akan diberikan sebagai rujukan kepada ibu bapa. Penyuruhan secara berperingkat ini akan disanakan pada tahun ini, insya-Allah, bagi memudahkan proses perjalanan ibu bapa untuk mengambil dan menghantar anak. Sekolah juga telah menyediakan jadual penyuruhan murid sebagai panduan pada ibu bapa. Ya, kita akan sentiasa memastikan anak tuan puan dalam keadaan selamat. Ibu bapa juga bertanggungjawab menghantar dan mengambil anak di ruang menunggu. Tiada lagi kenderaan bergerak secara berpusing U-turn ketika menghantar dan mengambil anak. Sentiasa rujuk pelan hadir dan penyuraian sekolah serta video yang akan disertakan. Mohon ibu bapa sentiasa mengutamakan keselamatan anak-anak dan sentiasa bersabar dan berhati ketika membawa kenderaan, terutama di hadapan kawasan sekolah. Terusnya, tindakan guru petugas. Guru petugas juga akan sentiasa bergilir-gilir, akan memastikan setiap pintu pagar dikawal pergerakan murid-murid agar tidak berlaku perkara yang tidak diingini. Guru petugas juga sentiasa bersama murid semasa murid berkumpul di lokasi yang telah ditetapkan. Contohnya, pintu pagar B, C dan D. Guru petugas juga telah ditetapkan mengikut penggiliran hari, mengawal murid waktu masuk dan waktu balik sehingga selesai, dan sentiasa akan melaporkan berkaitan kehadiran murid waktu pergi dan balik. Jika terdapat murid yang balik lewat, guru petugas perlu maklumkan pada guru kelas murid berkenaan untuk tindakan selanjutnya. Tindakan guru masa akhir. Ini adalah beberapa tugas guru dan tindakan guru sebelum proses penyuraian murid. Murid akan belatur di kawasan luar kelas. Contohnya pada hari Senin waktu balik 1 tengah hari, 1 petang, murid sebelum tu akan berada 12.50 tengah hari, beratur di luar kelas dan guru akan bantu untuk sanitasi murid, sanitasi meja dan kerusi. Setelah selesai sanitasi, guru bergerak bersama murid sehingga ke dewan terbuka sederap. Pintu pagar akan sentiasa diawasi oleh guru dan murid akan bergerak pintu pagar yang telah ditetapkan. Guru sentiasa memastikan penjarakan fizikal supaya tidak berlaku keadaan yang tidak diingini. Tindakan semua guru. Guru juga sentiasa memastikan keadaan kelas sentiasa dalam keadaan terkawal. Bersama ada satu sama lain bagi memastikan keadaan kelas waktu rehat dan balik terkawal mengikut SOP yang telah ditetapkan. Sekiranya berlaku ketidakpatuhan berkaitan dengan SOP yang telah disediakan, ini hanyalah di bawah tanggungan atau tanggungjawab sendiri. Guru kelas membantu akan maklumkan sebarang perkara yang berkaitan perkembangan sekolah murid bapa penjaga dari semasa ke semasa. Di sini saya akan tunjukkan juga plan kehadiran dan penyuraian murid. Untuk makluman ibu bapa, pada tahun ini tidak ada lagi murid-murid dihantar oleh ibu bapa menaiki kenderaan secara U-turn. Contohnya, murid yang hadir melalui ataupun dari Speedmart akan diturunkan oleh ibu bapa melalui pintu yang telah ditetapkan. Contoh pintu B. Selesai, ibu bapa yang bawa kenderaan terus mengikut laluan yang telah ditetapkan ke arah Masjid Al-Hijrah. Ya. Ini contoh waktu murid hadir. Dan yang ini contoh plan murid ketiga balik. Ya. Ketika balik kita masih kekal 4 pintu. Pintu
pintu B, C dan D. Pintu B adalah untuk murid yang yang diambil oleh bapa menggunakan kenderaan kereta. Pintu D, murid yang balik menggunakan mobil sekolah, dan juga pintu C, murid yang balik diambil oleh bapa menggunakan kenderaan bermotor. InsyaAllah, bapa nanti boleh rujuk video yang akan menjadi panduan pergerakan anak hadir dan juga pulang. InsyaAllah, untuk hari pertama, minggu pertama, pihak sekolah harap ibu bapa bersabar. Ada sedikit perubahan dari segi SOP kita. Semoga harapan pihak sekolah dapat berjalan lancar apa yang kita rancangkan. Sekiranya ada kekurangan, kita akan sama-sama untuk membuat penambahbaikan, insyaAllah. Saya rasa itu saja daripada saya. InsyaAllah, jika ada beberapa maklumat lain dari semasa ke semasa, kita akan maklumkan kepada bapa. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Zairi bin Lauri atas taklimat yang disampaikan sebentar tadi. Seterusnya, saya menjemput dan mempersilakan Puan Satriana binti Hapi untuk menerangkan tata cara menempah makanan murid. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ibu bapa dan murid SKD Sepinggiran Putra. Saya Cikgu Satriana akan memberi sedikit taklimat ringkas tentang panduan tempahan makanan murid SKD Sepinggiran Putra bagi tahun 2022-2023. Untuk sesi 2022-2023, tempahan makanan masih lagi atas talian. Murid-murid tidak boleh ke kantin untuk membeli makanan secara langsung dan murid akan makan di dalam kelas semasa waktu rehat. Okey, menu untuk seminggu ialah RM20, iaitu RM4 sehari, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Okey, contoh kalau awal-awal lagi ibu bapa dah tahu anak tak akan hadir pada hari Selasa, jadi ibu bapa boleh bayar untuk hari Isnin, Rabu, Khamis dan Jumaat. Okey, jika ibu bapa ingin menambah buah-buahan, sila tambah RM5, iaitu RM1 sehari untuk harga buah-buahan tersebutlah. Jadi contoh kalau ibu bapa nak tempah penuh Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat RM20 dan nak tambah buah-buahan, tambah je RM5 untuk seminggu. So seminggu RM25. Sebelum mengisi tempahan makanan, ibu bapa perlu membayar harga makanan tersebut secara atas talian dahulu. Okey, nama Father Resources, nombor akaun 800-958-8125, Bank CIMB. Untuk pembayaran, sila masukkan rujukan seperti berikut ya. Rujukan 1, nama sekolah, sederap. Rujukan yang kedua, maklumat pelajar. Contohnya, Siti Hawa, kelas apa? 1 Nyatoh. Sila simpan resit pembayaran untuk dimuat naik ke borang tempahan makanan. Okey, setelah membuat pembayaran, ibu bapa boleh teruskan menempah makanan anak pada pautan di bawah. Pautan ni guru kelas akan masukkan nanti ke dalam grup WhatsApp ataupun Telegram kelas. Jadi tuan-puan klik sahaja link tersebut untuk membuat tempahan makanan. Okey, setelah tuan-puan klik pautan tersebut, inilah dia kandungan dalam borang tempahan makanan tu. Ada 9 tata cara. Jadi tuan-puan perlu membaca terlebih dahulu sebelum meneruskan tempahan makanan. Okey, penambahan buah untuk 5 hari. Buah ni tidak wajib lah. Kalau nak beli, kalau tak nak pun tak apa. Isi nama pelajar, nama penuh ya. Hanya satu nama sahaja. Siti Hawa binti Abdullah. Kalau dia ada adik, ada abang, tuan-puan perlu isi lagi sekali borang ni untuk adik atau abang dia. Jadi satu borang ni
untuk satu anak. Kalau ada 3 orang anak, 3 kalilah kena isi borang. Tapi pembayaran tu boleh bayar sekali terus untuk 3 orang anak. Tak perlu nak login ke bank sebanyak 3 kali. Jadi contoh kalau 2 orang anak, RM25, 25 kali 2 terus boleh bayar RM50 dalam satu resit. Okey. Dan kelas, sila pilih kelas anak. Nama penjaga, nama ibu atau ayah, nombor telefon ibu atau ayah, dan cara pembayaran tadi guna apa? CIMB ke, Maybank ke, Interbank ataupun CDM. Lain-lain tu CDM lah, kalau ada yang melalui RHB ke, HSBC ke, tak apa, Interbank, boleh tekan Interbank. Okey. Tarikh transaksi, nombor rujukan pembayaran. Nombor rujukan pembayaran tu nombor resit yang tuan-puan dah bayar tadi kan. Resit dia ada nombor rujukan, jadi boleh isi di sini. Jumlah bayaran sebanyak berapa? RM50. Boleh tulis dalam kurungan untuk 2 orang anak. Okey. Nota tambahan, sekiranya ada membuat pemilihan menu mengikut hari atau anak tidak hadir, boleh tulis di sini. Contoh, Siti Hawa tidak hadir hari Khamis. Jadi, hari Khamis tu ibu bapa tak perlulah membuat pembayaran makanan. Dan sila lampirkan bukti pembayaran, resit pembayaran tadi terus muat naik di sini. Okey? Dan terima kasih di atas kerjasama tuan-puan untuk melengkapkan borang pesanan ini. Selamat menikmati kemudahan ini dari pihak kantin. Terus tekan submit. Dan sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, boleh hubungi nombor di bawah iaitu 013-588-2857. Kiranya ada pemberitahuan, contohnya cikgu, anak saya tak datang pada hari Selasa, anak saya tak datang pada hari Khamis, boleh WhatsApp nombor tersebut ya, bagi tahu nama anak, dan bagi tahulah anak tak hadir bila, jadi makanan dia tak perlu disediakan. Borang tempahan ni akan dibuka selama 5 hari, Isnin sehingga Jumaat. Isnin, guru kelas akan forward link tersebut ke dalam KSIB, ke dalam grup WhatsApp kelas. Okey, dan borang tempahan tu akan ditutup pada hari Jumaat untuk minggu berikutnya. Jadi ibu bapa perlu menempah seminggu lebih awal, menempah makanan seminggu lebih awal. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Puan Satriana binti Hapi di atas penerangan kepada ibu bapa itu sebentar tadi. Hadirin hadirat yang dikasihi sentiasa, kita telah pun berada di penghujung acara. Diharapkan kepada ibu bapa serta penjaga murid-murid SK Desa Pinggiran Putra mengambil perhatian serta cakna akan setiap penerangan yang disampaikan oleh barisan pentadbir sebentar tadi. Dan semoga perjalanan pembukaan sekolah pada minggu hadapan berjalan dengan lancar, insya-Allah. Dengan itu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.